بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat teruskan lagi malam ini pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana kita sampai pada kata muallif, kata muhasyi rahimahullah, qauluhu la yata'allafu illa min muqaddimatin. Okay. Ini membincangkan sambungan daripada semalam apabila musannif membincangkan tentang burhan sebagai salah satu daripada bahagian hujah sebagaimana yang disebut oleh ulama ahli mantiq. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Ustaz Zulhilmi. Jadi kita malam ini sambung pada muka yang ke-98 pada kata muhasyi, qauluhu la yata'allafu illa min muqaddimatin. قال المحشي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله لا يتألف إلا من مقدمات. Dia kata burhan ini tidak tersusun kecuali daripada muqaddimah, daripada beberapa muqaddimah. Jadi penghujahan bentuk atau dalil burhan ini ia berlaku dengan disusun muqaddimah. Sebagaimana dalam mantiq kita belajar al-ashkal, dalam ashkal pula ada durub, ada bentuk susunan bagaimana diletakkan kedudukan haddul awsat itu, yang membezakan antara satu syakal daripada syakal yang lain. Okey. Katanya burhan ini tidak tersusun kecuali daripada beberapa muqaddimah. Wal muradu bil jam'i, yang dikehendaki dengan jamak. Jamak mana? Muqaddimat ini. Muqaddimat ni ialah jamak muannas salim. Jamak di sini, apa maksud muqaddimat sini? Ma fawqal wahid, iaitu yang lebih pada satu. Bukan makna tiga. Sebab apa? Sebab natijah boleh terhasil dengan tersusun dua muqaddimah. Disusun muqaddimah sughra, kemudian muqaddimah kubra, maka akan dapat natijah. Jadi muqaddimat di sini bukan mesti tiga. Sebab itu kata jamak di sini yang dimaksudkan ialah lebih pada satu. Li'annahu taratan, kerana kadang-kadang burhan itu tersusun yata'allafu min muqaddimataini, tersusun daripada dua muqaddimah. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Al-alamu mutaharrikun, muqaddimah sughra atau qadiyatus sughra. Wa kullu mutaharrikin lahu al-alamu mutaharrikun. Wa kullu mutaharrikin lahu muhdithun. Fal-alamu lahu muhdith. Contohlah. Kita kata al-alam mutaharrikun wa kullu mutaharrikin hadithun wa fal-alamu hadithun. Boleh juga. Mana-manalah. Jadi paling kurang dia tersusun daripada dua muqaddimah. Wa taratan min akthara, kadang-kadang lebih, ai akthara minal muqaddimatain, lebih daripada dua muqaddimah. Ka qaulika, seumpama perkataan kau,
An-nabbashu akhidhun lil mali khifyatan. Dia kata sini nabash. Nabash ni makna pencuri kain kafan. Ni biasa orang buat contoh dalam usul fiqh pun buat contoh pada masalah qiyas. Dalam fiqh pun ada hukum. Apakah dalam bab pencuri sarikah? Nabash. Adakah pencuri kain kafan ini akhidhun lil mali khufyah, yang mengambil harta secara tersembunyi? Jadi pencuri kain kafan ni dah ambil jelas-jelas. Bila orang balik tinggal mayat tu, dia pun gali balik, dia pun ambil kain kafan. Ini mungkin zaman sekarang tak buat lah. Zaman dulu kerana kain tu ada harga. Nampak tak? Kain tu ada harga. Proses pembuatan kain zaman dulu pun payah dan sukar. Maka kalau orang kaya-kaya mungkin kain kafan dia mahal, maka orang curi kain kafan. Pekerjaan dia curi kain kafan orang. Ya. Jadi dia ambil air secara khufiyah. Dia ambil air pula, ambil mal, mengambil harta secara tersembunyi. Sifat dia tu, dia mencuri kain kafan. Jadi curi kain kafan ni, dia curi harta secara khufiyah, secara tersembunyi. Wa kullu akhidhin lil mali khufyatan sarikun. Dan setiap yang mengambil harta secara tersembunyi dikira sarik, dikira pencuri. Okey. Kemudian wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu, dan setiap yang mencuri dipotong tangannya. Nampak kalau ikutnya di sini dia ada muqaddimah 3. Tapi sebenarnya kalau ikutnya dia terdiri daripada 2 qiyas tu. Satu qiyas ialah mengkiaskan nabash dengan sarik. Kemudian diceritakan tentang apa hukum sarik ini dari segi hukumannya potong tangan. Kemudian barulah disimpulkan balik apa natijahnya, fannabashu tuqta'u yaduhu. Maka orang yang mencuri kain kafan ini juga dipotong tangan. Kerana apa? Kerana dia mencuri. Kerana dia dianggap sebagai sarik. Sarik. Dia kata wa kullu akhidhin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka setiap yang sarik dipotong tangan. Maka natijahnya, nampak tak ni susunan dia? Kita tulislah sini. Mantik ni dia sebenarnya kalau kita faham betul tak payah. Tak payah. Dia kaedah je. Dia kata sini an-nabash akhidhun lil mal khufyah. Lepas tu kubranya wa kullu akhidhin lil mali khufyatan dikira sebagai sarikun. Maka natijah ada tu. Natijah dah keluar gitu. Kita tak natijah sini. Mana tadi? Kita tinggalkan ruang kosong untuk natijah. Natijahnya apa? Natijahnya ialah fannabashu dia kira sarikun. Okey, itu natijah dia. Kemudian susun mukadimah lain pula. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ni jadi natijah ni jadi surah balik. Jadi surah. Ni jadi kubra. Jadi kubra. Ni surah pertama. Ni kubra pertama. Ni natijah. Okey. Jadi dapat natijah satu lagi. Apa natijah dia? Fannabash sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka natijahnya fannabashu tuqta'u yaduhu. Nampak? Mudah je. Okay. Jadi situ kalau ikutnya berapa mukadimah ada? Dia premis untuk sampai kepada natijah tu. Dia ada berapa tu? Ada 1, 2, kita 3 lah ni. Hak ni natijah ni terhasil dengan sendiri sebab susun ni. Maka dia tak bilang lah tu.
Jadi makna di sini berlaku muqaddimah itu lebih daripada dua. Muqaddimah itu berlaku lebih daripada dua. Okey. Waqila la yata'allafu. Kata satu pandangan, la yata'allafu illa min muqaddimataini faqat. Kata satu pandangan bahawa burhan ini dia tidak tersusun kecuali daripada dua muqaddimah sahaja. Wal muallafu min aktsara, yang tersusun daripada lebih pada muqaddimah, yurja'u, dikembalikan, ila aqyisatin muta'addidatin. Maka kalau yang lebih pada dua muqaddimah dikembalikan kepada qiyah-qiyah yang pelbagai. Macam ni qiyah-qiyah yang banyak. Jadi kalau banyak muqaddimah itu sebenarnya dia tersusun daripada banyak qiyah. Macam kita buat tadi. Ni dua qiyah ni. Berlaku dua qiyas di sini. Mana ni? Ni satu qiyas. Natijah. Ni pula satu qiyas. Jadi kalau banyak tu sebenarnya dia tetap terdiri daripada dua muqaddimah bagi setiap qiyas. Cuma bila disusun dia akan jadi nampak macam banyak. Fil haqiqati yurja'u ila aqyisatin. Yarji'u pun tak apa, yurja'u pun dikembalikan, atau yarji'u dia tu sendiri kembali. Ila aqyisatin, kepada qiyas-qiyas muta'addidatin, yang banyak. Fil haqiqah, pada hakikat sebenarnya gitulah. Pada hakikatnya dia kembali kepada beberapa qiyas. Kama buyina, sebagaimana diterangkan fi kutubil mantiq, dalam kitab-kitab mantiq. Nampak tak? Jadi macam mana kita sebut tadi, ilmu mantiq, ilmu-ilmu alat ni, kita yang pentingnya ialah kita faham. Pentingnya ialah kefahaman. Tak penting baca kitab. Penting juga, tapi yang lebih penting ialah didahulukan kefahaman. Walaupun daripada kitab kecil dan kitab asas. Kitab yang kecil dan kitab asas, tapi kita faham betul, itu lebih memberi manfaat pada ilmu alat ni daripada kita baca kitab tinggi tapi kita tak faham. Kita tak boleh nak tasawurkan masalah, tak boleh nak tak fahamkan dia punya kaedah. Kerana ilmu-ilmu alat ni dia umpama dia punya sistem qanun. Dia punya sifir dia, qanun dia. Jadi macam orang belajar matematik. Orang belajar matematik kalau betul-betul dia pandai asas-asas pengiraan, tambah, tolak, darab, bahagi semua tu, tu lebih penting. Waktu ada tu nanti dia masuklah lebih tinggi peringkat pengajian matematik tambah. Lepas tu kalkulus, lepas tu macam-macam lagi ilmu matematik lain tu. Daripada baca naik tu pada ilmu yang lebih tinggi, naik pada mat tambah, tapi asas pengiraan lemah. Jadi akhirnya tidak mendatangkan manfaat ataupun seperti apa yang diharapkan daripada ilmu tersebut. Jadi penting untuk kita faham asas, terutamanya ilmu-ilmu alat ni. Ngaji jurumiyah ataupun mutammimah tapi ingat betul kaedah, tak apa dah. Sorah faham betul, ingat betul, tak apa dah tu. Nampak tak? Maknanya dia akan sangat membantu daripada kita melalui kitab yang lebih tinggi tapi kita tidak faham. Kita tidak faham dan tidak dapat tasawur masalah dengan betul. Qauluhu yaqiniyah. Dia kata apa ni? Min muqaddimatin yaqiniyah. Daripada muqaddimah yaqiniyah. Apa maksud? Ai kulliha. Ataupun kita kata ai kulluha. Boleh. Yaqiniyatun. Semua sekali itu mesti muqaddimah yaqiniyah belaka. Barulah natijah, barulah qiyas tersebut atau dalil tersebut dianggap burhan. Kalau ada salah satu muqaddimah bukan muqaddimah yaqiniyah, benda yang boleh dipertikaikan ataupun bukan musallamat yang telah diterima, bukan daripada al-awwaliyat, maka benda itu dalil tersebut tidak dianggap sebagai burhan. Dia akan turun kepada peringkat sama ada jadi jadal ataupun khatabah. Nampak tak? Turun pada bawah lagi lah. Jadi untuk dikira dalil itu burhan yang mana qat'i,
maka muqaddimah pun perlu qat'i, yaqiniyah. Kamuqaddimatil adillati sabiqah, seperti muqaddimah bagi dalil-dalil yang sebelum ini. Bi khilafi ma idza kanat kulluha zanniyatan, lainlah kalau kesemuanya zanniyah. Contoh, kahadha yaduru bil laili. Contoh kita kata orang ini dia berjalan, yadur makna dia berjalan lah, berjalan malam, bisilah dengan senjata. Orang ini ni dia yadur makna dia keluar malam, berjalan ke hulu ke hilir, berjalan malam dengan senjata, dengan silah. Itu muqaddimah awal, muqaddimah ula. Wa kullu man yaduru bil laili, maka kita letakkan kubra dia. Dan setiap orang yang berjalan pada waktu malam bisilah dengan senjata, sarikun, tentu dia pencuri, tentu dia perampok. Orang berjalan malam bawa senjata ni ialah tentu perampok. Maka kita pun kata dia ni perampok. Nampak? Jadi ada di situ muqaddimah itu yang wahmiyah, bukan yakiniyah. Betul ke? Yang boleh dipersoalkan lagi. Betul ke setiap orang yang berjalan malam dengan senjata itu pencuri? Okey. Au ba'daha, ataupun sebahagiannya yakiniyan, yakini, wa ba'daha dhanniyan, sebahagian dia zanni, salah satu yakini, salah satu zanni. Kahadha sarikun, seumpama ini sarik. Hadha sarikun, ini dia pencuri. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu, dan setiap yang mencuri dipotong tangannya. Setiap yang mencuri dipotong tangan. Kat ni mana ni? Dia kata fa innal muqaddimatal thaniyata, kerana muqaddimah yang kedua, kullu sarikin tuqta'u yaduhu tu, itu qat'iyyatun, itu qat'iyah. Ialah setiap pencuri dengan maksud pencuri. Al-lafzu idza utliqa yuhmalu 'alal kamil. Pencuri maksud pencuri yang cukup syarat lah. Jadi betul lah statement itu yang mengatakan setiap pencuri dipotong tangan. Jadi muqaddimah thaniyah tu qat'iyah li ayatin, kerana ada ayat Quran tu. Apa dia? Itu idhafah li ayati. Li ayati was-sariq, idhafah kan? Li ayati was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Fala yusamma, maka tidak dinamakan burhanan. Kalau ada salah satu daripada muqaddimah itu bukan muqaddimah yakiniyah, maka dia tidak dikira burhan. Qauluhu wa kana haddul ma'rifah. Mana ni? Sini. Wa kana haddul ma'rifah. Mana tadi ni? Wa kana haddul ma'rifah. Sini dia. Wa kana haddul ma'rifah al-jazmu al-muwafiqu lil haqq an dalil. Dia kata sini qauluhu wa kana haddul ma'rifah. Had maksudnya ai ta'rifuha, ta'rif ma'rifah itu. Wa dhabituha, dan dhabit bagi ma'rifah. Wa dhalika la yakfi, dan demikian itu tidak memadai ila akhirih. Mana? Tidak memadai tanpa sebut dalil. Faham saja akidah tanpa saja sebut dalil. Mujarradan anil adillah la yakfi fi aqaidil iman li'annahu taqlidun. Kata dia wa dhalika la yakfi. Zahiruhu, zahir kalam musannif itu annasmal isyarati, isim isyarat itu raji'un litajridi, kembali kepada tajrid. Tajrid mana? Dia kata mengetahui. Wa kana ma taqaddama minal aqaidi mujarradan. Mujarradan, apa yang telah disebut sebelum ni pada bahagian pertama itu sunyi daripada dalil, tidak disebut dalil sekali. Mujarradan anil adillah. Wa dhalika tajrid, yakni az-zikru biduni dalil, ay tajridul al-aqaidi anid dalil. Dan mengasingkan, tidak menyebutkan dalil itu
Jadi hadha tu kembali pada mana? Kembali kepada tajrid. Faham zahirnya gitu. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya bukan gitu. Tu kata zahiruhu anna ismal isyarati raji'un ila litajrid. Walaysa kadzalik. Tapi sebenarnya tidak gitu. Dah kembali pada mana zalika itu? Bal huwa raji'un raji'un limuqaddarin ma'khudhin minal kalamis sabiq, kepada yang ditakdirkan dan difaham daripada kalam yang terdahulu. Bukan kembali kepada tajrid itu, tapi benda yang difaham daripada kalam sabiq. Apa dia? Wa taqdiru, takdir macam mana? I'tiqadul aqaidi mujarradatan anil adillati la yakfi. Baru kena dengan khabar dia. Jadi yang tidak memada tu tajrid ke? Adakah mengasingkan dalil daripada, tidak menyebut dalil daripada akidah itu? Itu yang tidak memada. Bukan. I'tiqad dalil. Sebab itu dia kata yang isim isyarat zalika itu kembali kepada muqaddar minal kalami sabiq. Yang difaham muqaddarun wa ma'khudhun. Ma'khudh makna ma'khudh fahman. Difaham daripada kalam sabiq. Takdirnya wa'tiqadul aqaidi mujarradatan anil adillati la yakfi. Beriktikad dengan akidah tersebut tanpa ada dalil itu tidak memada pada akidah keimanan. Ila akhirih. Wal muradu, dan yang dimaksudkan annahu la yakfi, bahawa itu tidak memada. Tidak memada tu la yakfi kifayatan tammatan, akan sebagai memada yang sempurna. Lam la yakfi, tidak memada. Tak memada makna tak pakai langsung. Yang disebut tak pakai. Tak pakai ni makna tidak berguna langsung ke? Tak. Tidak memadai kifayah yang tamah. Akan sebagai kifayah yang sempurna. Lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu, annal muqallida mu'minun asin, bahawa orang taklid ni masih beriman. Dia beriman juga tapi berdosa. In kana fihi ahliyatun lin nazari, kalau ada pada muqallid itu kemampuan untuk nazar, ala sahih, atas qaul yang sahih. Jadi bukanlah yakfi tu makna tidak memada, makna tak beriman. Tidak. Orang muqallid pun masih beriman tapi berdosa kalau dia ada kemampuan untuk nazar tapi dia tidak nazar, tak cari dalil. Habis. Qauluhu ala burhani kulli aqidatin. Ni nak terang kepada akhadha al-ana yatakallamu ala burhani kulli aqidatin min tilka aqaidi. Okay. Qauluhu ala burhani kulli aqidatin, itlaqu lafzil burhan, mengitlaq oleh musannif lafaz burhan itu ala adillah, dah gugur dah, ala adillati, ala adillatin, ala adillati ma ada as-sam'a wal basar. Atas dalil selain daripada samuk dan basar. Wal kalam, dan juga kalam, selain daripada sifat samuk, sifat basar dan sifat kalam. Dipanggil dalil-dalil bagi akidah selain ataupun pada sifat selain daripada sifat samuk, basar dan kalam, itu kita panggil burhan. Lain daripada samuk, basar dan kalam, wa lawazimaha, dan lawazim bagi samuk, basar, kalam, iaitu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman tu. Selain pada itu kita panggil burhan itu zahirun, itu zahir. Mana? Dalil selain daripada sifat samuk, basar, kalam dan kaunuhu sami'an, basiran, mutakalliman tu, kita panggil dia dalil tersebut burhan, zahir je lah. Sebab memang dari segi penghujahan nanti pun kita tengok muqaddimah yang disusun tu muqaddimah yakiniyah. Maka dalil tersebut dalil dalam bentuk burhan. Macam mana dengan tiga sifat ni dan juga lawazim bagi tiga ni, samuk, basar, kalam ni.
itlaq dipanggil burhan juga ke? Wa ala adillati tilka. Wa ala adillati tilka sifati. Dan diitlaqkan burhan di atas sifat-sifat tersebut laisa bizahirin. Itu tak zahir. Tak zahir kita nak itlaqkan burhan bagi dalil sifat sama' basar dan kalam serta lawazimnya kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu tak zahir. Macam tak nampak mana. Sebab apa tak nampak? Li'annal burhan, kerana burhana la yakunu illa, tidak adalah ia illa murakkaban min muqaddimatin aqliyah. Tidak adalah dia kecuali tersusun daripada muqaddimah aqliyah. Kan kita sebut dah burhan tu mesti tersusun daripada muqaddimah aqliyah. Wa adillatu tilka sifati wal hal, adillatu tilka sifati, dalil sifat tersebut, sifat sama' basar kalam, naqliyah. Itu dalil naqliyah. Apabila musannif sendiri pun dia buat datang dalil daripada Quran, dari naqliyah. Jadi kenapa kita itlaq burhan? Sebab tu dia kata tak zahir. Kita panggil dalil bagi sama' basar dan kalam itu dengan burhan juga. Tidak zahir lah, kerana dalil bagi sama' basar kalam ialah naqliyah min kitabin wa sunnah, daripada Quran dan hadis. Fasti'malul musannifi al-burhana, maka mengguna oleh musannif istilah burhan fi jami'i sifat, pada semua sifat, dia panggil min isti'malil lafzi fi haqiqatihi bin nisbati lima ada sifati thalathati, lain daripada sifat yang tiga, walawazimiha, dan lain daripada lawazim sifat ketiga itu, wa majazihi ay wasti'malu lafzi fi haqiqatihi wa majazihi, dan guna lafaz burhan dengan makna majaz, bin nisbati, nisbah kepada laha ay li sifati thalathah, bagi ketiga-tiga sifat tersebut. Jadi gitulah. Jadi kita taujihkan penggunaan burhan, mengitlaqkan sekaligus panggil burhan tu, kata musannif menggunakan burhan dengan makna hakikatnya dan makna majaznya sekaligus. Hakikat pada selain sifat tiga itu, dan majaznya pada sifat yang tiga itu. Itu satu. Au min umumil majazi, ataupun digunakan burhan dengan makna umum majaz. Bi anista'malahu, dengan bahawa dia menggunakan bi an ista'malahu fi kulli ma, idafah fi kulli ma yufidul yaqina. Digunakan burhan dengan makna majaz, dengan makna umum majaz, kerana digunakan burhan dengan makna pada setiap perkara yang menunjuk memberi faedah yakin. Aqliyatan kana au aqliyan kana au naqliyan, sama ada dalil tersebut akli ataupun naqli. Jadi penggunaan burhan dari segi majaz, makna majaz yang lebih umum, lebih luas. Apa dia? Perkara yang memberi faedah yakin. Tak kiralah dalil itu dalil akli ataupun dalil naqli. Okay, habis. Qauluhu, mana ni? Wa anna burhana fabada'a bi burhan. Situ kita baca kalam syarih dulu. Qala syarihu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Fabada'a bi burhani wujudillahi azza wa jalla. Maka mula musannif dengan menyebut burhan, dalil bagi wujud Allah. Wa anna burhana wujudihi, dan bahawa sesungguhnya burhana wujudihi, dalil wujud Allah Ta'ala itu apa dia? Dalil wujud Allah ialah ikhrajul alami minal adami ilal wujudi, iaitu mengeluarkan alam ni daripada ketiadaan kepada wujud, daripada tidak ada kepada ada. Okey, habis. Kemudian wa amma dalil wujudihi ta'ala fahudusul alam, adapun dalil wujud Allah ialah baharu alam. Maka di situ dia terang apa makna baharu, apa makna hudus.
wal hudutsu huwa tarayanu ba'da adamin. Hudus itu at-tarayan, turu, makna mendatang setelah daripada tak ada. Itu hudus. Datangnya, adanya setelah daripada tak ada. Itu makna hudus. Wal alamu. Okey, hudusul alam. Apa makna alam? Wal alamu al-muradu bihi. Alam yang dimaksudkan di sini pada kata musannif, wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alam itu, hudus alam itu maksud apa? Yang dimaksudkan di sini huna al-jawahiru. Jawahir saja. Jauhar. Jauhar. Bukan arak tak masuk sebab arak tu dia guna jadi dalil. Jadi al-mustadallu alaihi tu, al-mustadallu alaihi tu benda yang lain daripada ad-dalil lah. Nampak tak? Jadi yang dimaksudkan dengan alam ni jauhar. Jauhar saja. Jamak dia jawahir. Li'annahu kana musannif istadalla ala hudusil alami, kerana musannif berdalil di atas baharunya alam bihudusil a'radi, dengan baharu a'rad. Walau kanat dakhilatan fil alami, kalaulah a'rad itu termasuk dalam alam juga. Ini dalam ta'bir, dalam murad daripada kalam musannif. Jangan pergi salah faham. Kata dari Syekh Hudhudi ni dia kata a'rad tak termasuk dalam alam. Bukan nak kata hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar alam tu jawahir wal a'rad lah. Terdiri pada jauhar dan juga a'rad. Tapi sini yang nak dimaksudkan oleh musannif sini kata a'rad tak termasuk dalam alam, tak termasuk dalam lafaz alam yang digunakan dalam ta'bir musannif. Wa amma dalilu wujudihi ta'ala fahuduthul alam. Maka baharu alam ni khusus dengan makna jawahir sahaja. Sebab apa? Sebab a'rad lagi dia jadi dalil dah. Bukan hakikat, dia nak nafi hakikat a'rad itu termasuk daripada alam. Itulah walau kanat dakhilatan fil alam latahadad dalilu wal madlul, maka akan sama, jadi satulah dalil dan madlul jadi satu. Mana? Dia kata hudusul alam ialah baharu a'rad. Tak. Dalil hudus al-alam. Apa dalil dia? Ialah hudusu al-a'rad. Kalau alam ni a'rad dah, alam ni kan dua, jawahir dan juga a'rad. Kalau alam ni a'rad dah, maka akan samalah dalil dan madlulnya. Madlul ni hudus alam, dalilnya ni dalil. Jadi sama sebab a'rad ada dah. Ni sama. Jangan orang nak susun dalil gitu. Itu nak khabar tu. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil. Wa taqriru dzalika, dan huraian demikian itu antaqula, bahawa kamu berkata la yakhfa ala kulli aqilin anna as-samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma fihima ajramun. Di situlah masuk waktu dah tu. Wa taqriru dzalika. Jadi kita akan sambung daripada syarah Syekhul Hudi lah. Kita habiskan dulu sebelum masuk dalam hasyiah. Kalau tidak ada apa-apa sekadar itu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.